Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Halo, selamat malam. Dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sehat. Okay. Terima kasih pada semua yang sudi menghadiri kita punya pembincangan atau discussion about the camping saving energy. So, okay, let's start. Okay, first question is apa yang kita apa itu method apa yang kita akan gunakan untuk bagi untuk ni lah. Apa kata share screen soalan dia? Sekejap ya, saya share. Okay, semua nampak? Okey, nampak. Ya, nampak. Okay. First is based on the vision and rational state polygreen tu. Okay, yang first tu kita punya tajuk ialah saving energy camping. Kan betul dah semua? Betul. Okay. Okay, ini discussion first is apa yang kita choose untuk method in our camping. Apa pendapat anda? Adakah patut kita buat event ataupun webinar? Sebab sekarang ni zaman online, zaman macam orang duk guna online kan, online classes semua. So mereka banyakkan guna webinar. So macam mana? Biar saya jawab ya. Baik, Saya silakan. cadangkan webinar supaya kita boleh buat dalam Google Meet ataupun My Team buat online kan. So saya cadangkan webinar. Okay, baik. So yang lain ada ni Webinar tu nak dijalankan di medium mana? maksudnya? Contoh Google Meet ke Microsoft Teams ke atau Zoom. Yeah, for the campaign, for this campaign, I think Meet, Google Atau- Meet, okay. Atau nak buat live di Facebook boleh juga. So tak apa Tapi itu. webinar lah kan dia punya method dia kan. Yes, webinar. So itu tak apa. Kita for the first question is choose method tu kita akan pilih webinar. Okay, semua setuju lah? Agree? Setuju. Maksudnya kempen ni sehari lah buat. Ya. Mungkin sehari, mungkin lebih. Tak apa, itu kita akan bincang selanjutnya lah. Okay, semua. Untuk bincang sekali terus. Santai. Kita okey, buat. okey. Kita cari dulu apa yang patut. Baik. Okay. Soalan 2. State the objective of the campaign. So, campaign kita ni mesti ada objektif, okay? Kan semua? So, boleh tak hampa share dengan ni lah kan, kawan-kawan untuk apa yang objektif untuk campaign kita ni. Kalau boleh tu 5 boleh. So, silakan. Siapa yang ada idea? Kenapa boleh mulakan dulu? Tak kisah siapa-siapa. Yang cakap tu saya jawab. Apa macam tu, biar saya dululah kan. Biar. Okay, for the first, apa yang saya tahu lah objektif for the hour ni, generate awareness of saving electricity and conserve energy. Sebab sekarang ni kan kita duduk kat rumah kan, kita selalu guna elektrik, betul tak? Banyak kegunaan elektrik tu. So apa kata kan, dengan camping kita ni kan, kita generate lah untuk semua yang audience kita ni, untuk kita punya ni pelajar. Contoh bagi kita, target kita untuk pelajar kan. So apa kita nak mengajar mereka untuk generate awareness. So mereka macam berjaga-jaga lah, macam tak guna secara lebihan. Contoh lah kan, macam rumah yang ada aircon kan, kalau panas kita buka aircon betul. Tapi kalau selalunya orang, kalau bila panas sikit je mereka buka aircon. So itu pun salah satu punca akan berlebihan
berlebihan kegunaan elektrik lah juga. So okay lah untuk first objective for this campaign. Okay. Bagi saya okey je. Okey, untuk objektif yang kedua ni, nak bantu politeknik ni supaya jimat dalam pekerjaan bil elektrik. Supaya tak membazir lah. Kan pelajar banyak membazir elektrik. Untuk kipas, untuk lampu. So nak bagi jimatkan. Okay. Boleh. Betul. Saya setuju lah apa yang Zul cakap tu. So jimat lah kan. Sebab kan kita kan selalu macam di kelas pagi-pagi kan, kita selalu kita suka buka lampu, betul tak? Pagi-pagi walaupun ada cahaya kat luar tu kan, cahaya macam ni lah cahaya matahari tu kan, ni kan waktu pagi kan cerah kan. So boleh kita boleh jimatkan tenaga elektrik tu dengan pada waktu pagi tu kita tutup lampu. Setuju tak? Sebab kita menggunakan cahaya matahari lagi bagus. Ya, Tak betul. membazir menggunakan cahaya elektrik. Okay, for the third objective, ada siapa nak apa? Saya. Okay, silakan. Objektif yang ketiga ialah to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization through organisation. So maksudnya kita nak optimumkan ataupun mengahadkan kita punya energy saving. Contoh macam kan kita kan setiap hari kita selalu, kita memang rutin harian kita kan kita akan selalu menggunakan bekalan elektrik. So memang kita akan bergantung lah pada bekalan elektrik setiap hari. So daripada kalau kita buat webinar ni, so kita boleh dapat pencerahan tentang macam mana kita nak optimumkan kita punya bekalan energi ni. So daripada situ organisation, daripada setiap organisation akan dapat awareness lah daripada kita, daripada kita sebagai webinar yang mengadakan webinar. So mereka akan tahu lebih lanjut lah tentang kita punya bekalan elektrik punya awareness tentang saving energy. So yang tu je. Terima kasih. Saya ni okay, ada yang nak selit apa-apa? Saya. Okay, Okay, silakan. next kita nak educate staff dengan kan kita buat ni under politeknik kan. So kita nak pergi poli, kita nak educate mereka apa kepentingan jimatkan saving energy kan. Contoh dia macam jimatkan elektrik semua tu. Macam contoh kita kalau kat kampus kan, kalau macam kadang tak ada orang pun aircon duk terpasang. Lepas tu kat kafe pun tengah hari pun buka lampu macam dia kata kan. Kipas pun tak ada orang pun buka kan. So kita nak educate mereka lah. And nak so mereka minimize using energy. Tu je. Baik. Okay, yang terakhir ataupun ada yang nak tambah-tambah kah? For the objective? Ya, saya. Okay, silakan. Okey, apa yang saya dapat daripada kempen ni, objektif yang akan diberikan adalah to be an institution that adopt a sustainable energy management system by implementing the right measure to reduce energy consumption through culture prudence, effective maintenance and the use of energy efficient equipment. Maksud dia kat sini adalah objektif kita ni adalah untuk menjadi sebuah institusi yang sebuah institusi politeknik yang mengamalkan sistem pengurusan tenaga yang lestari dengan melaksanakan langkah yang tepat lah untuk mengurangkan pembaziran tenaga ni. Lepas tu kita dapat memupuk budaya berhemah menggunakan tenaga ni, serta kita perlulah menggunakan penyelenggaraan secara berkesan untuk menjimatkan tenaga elektrik ni supaya tidak dibazirkan oleh pelajar-pelajar atau lecturer-lecturer di Politeknik Ungku Omar ni. Kita perlu memupuk
untuk menjadi sebuah institusi yang mengurangkan penggunaan pembaziran tenaga. Okay, thank you Afiq for the dengan penuh dia punya explanation, bagus. Okay, so objektif kita settle pasal objektif ni. Ada ataupun ada yang nak tambah? Ya ada. Tak ada lah. Ya. Okay. Tak ada. Okay, so yang ketiga ialah mission to the target should achieve. So target audience. So target kita tadi siapa kita target? Semua? Target yang kita dapat adalah pelajar politeknik, lecturer politeknik, siapa lagi yang berada dalam politeknik itu? Oh, staff. Lepas tu kalau boleh kita umumkan kempen ni kepada orang awam, tak kira daripada lapisan umur berapa pun tak apa. Jadi siapa yang nak join kempen ni boleh join kempen. Bagus sudah Afiq. Ada yang siapa nak tambah? Kata ada, kita teruskan parties will get involved. Ada yang tambah? Ada yang nak tambah? Setakat ni tak ada lagi. Okay, so kita kunci kan yang Afiq punya tu pelajar, lecturer and the staff in the polytechnic. And lastly orang umum pula, orang awam cakap. Orang awam lah. Okay, parties will get involved. So nak tanyalah kat ni lah pada kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, apa nama dia tu, kita kan parties will get involved ni yang kita nak panggil tak? Macam kan saving energy ni is like that macam elektrik ni macam energy juga kan, betul tak? Elektrik dengan energy sama kan. So cadangan saya lah, kita boleh panggil TMB for the speech lah. Dia akan bercerita tentang dia akan cerita tentang kita dan dia cerita pasal ni lah energy apa yang boleh kita tips-tips kita nak elakkan daripada pembaziran penggunaan elektrik dan sebagainya. So boleh tak macam tu? So mereka lah jadi tukang penceramah tu lah. Dia jam tetamu jemputan. Dia kata apa? Okay yang tu. Ataupun ada yang tambah ke pula nak tambah TM ke? TM kan dia telekomunikasi punya apa benda tu, syarikat telekomunikasi kan. So TM juga dia macam dia tahu juga berkenaan dengan kegunaan elektrik. So dia boleh cerita pasal tips kan, betul tak? Macam pasang kalau boleh kan macam tu. Ataupun okey tak? Ataupun nak TMB saja? TMB pun boleh rasanya. TMB atau TMB? TM Stadium Berhad. TM lah, TMB lah, Tenaga Nasional lah. Semua? Ya boleh. Okay, Tenaga Nasional. Okay, so for the parties will get involved, kita akan cari dan jemputan daripada TMB punya staff lah, macam manager. Okay, so yang tu semua okay dengan ni? Kalau ada yang nak tambah ke? Tak ada. Saya tak ada kot. Atau jap. Rasanya Afiq nak tambah something ke? Okey, ni cadangan lah. Kalau tak nak panggil TNB pun TNB punya staff apa, kita boleh panggil lecturer yang Fasih lah. pengalaman lah dalam elektrik ni, tenaga ni. Sebab banyak ada yang lecturer yang ada ilmu tentang penjimatan tenaga ni. Itu pun yang kita panggil lecturer ni sebab untuk nak jimatkan lah. Sebab susah sikit kalau kita nak contact orang TNB tu. Kalau kita contact lecturer ni, senang sikit. Lecturer tu memang ada dalam poli ni. Jadi kita boleh tanya lah siapa-siapa yang boleh, yang ada ilmu dalam untuk bagi ceramah tentang ni lah, saving energy ni. Itu pendapat lah. Okay, pendapat. Saya setuju dengan pendapat Afiq.
Sebab dia macam memudahkan jugalah. Kalau lecturer yang ada yang pasal ilmu pengetahuan tentang elektrik, lepas tu lecturer akan apa panggil, macam clearkan lah tentang benefit semua tu pasal saving energy. So kita akan dapat ilmu lah, lebih lah daripada lecturer kita sendirilah, daripada Politeknik Kuama. Okey, saya terima pendapat tersebut. Okey, ada lagi yang nak tambah untuk parties we get involved? Selain daripada lecturer Politeknik ataupun lecturer selain daripada Politeknik ataupun selain daripada TMB, ada yang nak tambah? Ada yang nak tambah? Kita boleh bersama dengan satu lagi apa namanya tu, alam sekitar punya club. Club alam sekitar. Sebab diorang pun kadang-kadang ada juga tentang saving energy ni. Sebab tu club alam sekitar ni kita boleh ajak diorang gabung sekali dengan kita punya kempen ni, boleh ajak lah. Sebab tu korang boleh ajar kita apa kempen yang nak dibuat lagi tu. So, collaborate lah dengan kita lah kalau nak bagi. Boleh. Okey. Sebab dia pasal green juga kan, so kita boleh lah collab dengan dalam kita punya tu lah, kelab kan. Okey. Itu boleh. So ada yang nak tambah apa-apa lagi? Sudah yang disebut tadi. Tak ada kot. Okay, so tak ada. Okay, kita move the next point is clarify medium of the campaign. So macam ni kan, clarify medium ni dia macam ni, dia bagi contoh social media, written material and other related material. So macam mana? So macam social media ni kita nak letak kat mana? Nak letak kat IG boleh kan, tidak? Macam platform sekarang ni kan, apa tu, platform TikTok kan. Lah ni tu selalu kan orang sekarang ni kan suka tengok TikTok kan. So kita boleh guna TikTok juga. Okay, ada yang nak tambah pada social media? Kita boleh buat dekat IG boleh juga, Facebook kita boleh dekat, kita boleh dekat WhatsApp boleh, sebab dalam grup banyak, jadi kita boleh buat WhatsApp dekat situ saja. WhatsApp. Kalau TikTok sekarang ni kan banyak pengguna lah yang menggunakan TikTok. So TikTok adalah salah satu platform yang sangat berkesan lah untuk kita bagi awareness tentang saving energy. So daripada situ kita boleh dapat lah, macam kita boleh buat something yang more kreatif untuk kita create lah something yang boleh buat apa panggil, audience tu macam boleh tarik lah. Ya, boleh attract kita punya audience dengan kita punya kreatif content. So daripada situ kita boleh dapat lah something yang value dan bagi mereka tentang benefit tentang saving energy. Okay, baik. Bagus daripada Nadi dan Afiq. So macam tadi kita boleh guna Instagram, kita boleh guna FB, lepas tu kita boleh guna macam platform sekarang ni yang terkenal sekarang ni, TikTok. Okay, semua okay boleh. So Azul dengan Aina ada nak tambah untuk social media daripada ketiga-tiga itu? Setakat ni tak ada, saya setuju. Sebab dia pun low budget kan, tanpa cost. Saya setuju lah. Okay, for the written material, Kalau kita promote macam guna IPO ke tak boleh lah? Sebab kan kalau macam Poli kan guna IPO kan, kat situ kan macam ada maklumat terkini apa semua. So kalau kita gunakan medium tu pun macam okey juga kot. Website IPO boleh? Saya setuju yang tu. Okay, kalau setuju dengan kelima betul tersebut,
So macam IPO tu kita kena ni dulu inform dekat orang yang apa itu kita panggil yang kawal lah IPO tu. Dia kan? Tapi satu lagi Twitter boleh. Sekarang saya tengok rancak Poli KO main Twitter sekarang. Apa dia lagi? Twitter. Twitter. Okay. Oh, okay. Banyak Dekat yang platform Twitter tu salah satu jugalah yang keberkesanan dia agak tinggi lah untuk kita sebarkan awareness tentang kempen ni, sebab mostly content yang kita dapat mesti daripada Twitter. So banyak news daripada Twitter kan. So daripada Twitter tu mereka akan macam bagi kepada IG, so memang akan ada news lah yang latest. So daripada situ kita boleh lah kembangkan lah kita punya webinar ni, kempen ni dengan ni lah, dengan jaya. Dengan jaya. Okay. Bagus. Sudah semua. Okay. Twitter semua okay, bagus. So social media ni kita tahu kan apa tu kita boleh letak dalam social media ni. So okay, kita teruskan ke writing material. Boleh? Okay, for the writing material kan, dia nak macam mana tu writing material? Okay. Pendapat semua lah writing material. Poster, brochure. Okay. Poster, brochure, majalah, surat khabar boleh. flyer. Ya. Kita boleh ni lah, gunakan written material yang tu lah, antara contoh-contoh tadi yang disebut untuk meruar-ruarkan kempen civic energy ni. Tu untuk orang awam boleh, untuk student poli ke kempen, untuk lecturer poli pun boleh. Okay, bagus. Lama tu boleh kita buat poster, tapi kan kita first kali kan, sebab kita target audience kita ni pada pelajar. Okay. So kalau kita buat poster ni, kita kena letak poster tu dekat, contoh dekat campus ke, ataupun kita hantar kat ni lah, kita letakkan dalam campus. Lepas tu kalau ada lebihan tu kita letak kat luar untuk orang awam nampak kita punya poster kita tentang saving energy ni. Yang pasal poster tu kan, for me lah, bagi pendapat saya lah, kita kalau nak buat poster ataupun flyers ataupun apa-apa yang bertulis, kita kena macam orang kata, kita kena kreatif and kena attract lah kita punya audience. Contoh kan, ada sesetengah poster ataupun template yang selalu orang buat untuk kempen, selalunya mereka akan buat point-point, tapi point tu penuh dengan isi. So daripada situ kita macam akan rasa bosan kalau kita baca. So nampak macam kita kan jenis macam biasalah, kita kan macam malas membaca. So kita kena letak main point sahaja untuk tekankan tentang kita punya isi tu. So kita tak payahlah letak macam banyak-banyak tulisan, kita tak payah ni sangat. So kita akan lebihkan kepada gambar ataupun dengan isi-isi tu je yang penting. Ya, itu. Okay, nak tambah sikit boleh? Macam Nani cakap, kita letak poin-poin yang penting. Okay, saya setuju dengan tu. Tapi kan, apa kata kita kalau tak mau kita poin, kita bergambar. So dia nampak sikit lah, kita kreatifan. So sebab kadang-kadang kan orang lalang mereka macam tengok, kalau tulisan ni selalu ala tulisan je kan. Kalau gambar ni kan, dia macam kita boleh buat poster tu, tapi dalam poster tu kita macam sketsa ke komik tentang saving energy kan. Macam Setuju. Boleh juga, boleh setuju.
Okay, for the Zul ada nak tambah apa? Tiada. Dia ada Semuanya. Okay, and last, lepas tu bukan last lah. Ni yang related material. Audio related material ni macam ni kan, contoh-contoh artikel kan yang boleh, yang ada kena-mengena dengan kita punya campaign tak? Kalau ada related material ni. Tu saya salah. Macam tak faham. Tak, maksud saya yang ada related material ni, contoh dia macam artikel kan yang berkenaan dengan campaign kita, yang campaign kita saving energy, dia kata kalau ada related material. Artikel pun boleh jugalah. Betul lah tu. Ataupun kan nak tanyalah, ataupun kita tak ada related material sebab takut salah konsep ke kan. Kita kedua je social media dengan written materials. Related ni macam tak pasti, jadi elok tinggalkan saja. Sebab tu kan pilihan dia. Bagaimana dengan ni? Yang lain? Yang lain kan lah. Saya pun setuju. Ya, saya pun setuju. Setuju. Okay, so kita dah jawab semua soalan ni kan, discussion ni. So apa nama dia tu? Tapi nak tanya, campaign ni nak buat apa lagi? Tu je. Kalau ada cadangan untuk campaign ni, kalau buat 2-3 hari ke seminggu ke, kita boleh letak campaign macam fun run, kita boleh buat gotong royong. Kalau buat sehari macam tak seronok cakap. Yang lain Betul. Dia macam kita boleh buat lah kita buat dalam tempoh, contohlah kita buat dalam tempoh 9. Tapi dalam 9 tu setiap minggu ada aktiviti. Contoh minggu pertama kita buat apa kan, webinar. Minggu kedua kita buat campaign macam gotong royong. Yang hari ketiga kita boleh buat, kita panggil lah buat fun run tu, ramai join kan. Tu kita ramai fun run. Bila fun run kan, kita macam rumah semua kita macam kurangkan penggunaan elektrik kan, betul tak fun run? Antara ni lah kan advantage kalau orang join ni, so penggunaan elektrik kat rumah tu, kat perumahan tu akan kurang lah, macam orang akan join kan, macam seronok fun run kan, betul tak? Kita macam pelajar dekat Kamsis lah. Kalau diorang join fun run ni, kalau ni jadi campaign ni yang kita buat fun run ni, diorang semua mesti akan turun fun run tu. Jadi diorang tinggalkan bilik tu. Jadi bilik tu mesti tutup semua current. Jadi tu akan menjimatkan penggunaan tenaga lah. Sebab tak ada orang dalam bilik, sebab semua pergi ke fun run. Okay, bagus dengan idea tu itu. Okay, ada yang nak tambah tak lagi? Tak ada. Dah tak ada kan. Saya nak ni lah, saya nak tambahan, nak tanya lah soalan ke apa lah. Kalau lah ada jadilah kan campaign kita ni kan, apa yang kita, contohlah yang mana yang join kita punya aktiviti ni kan, kita nak bagi ganjaran apa, contoh ganjaran kat mereka, kat mereka yang menyertai kita punya campaign ni. Sebulan tu kan secara macam tak on off lah, macam minggu ni dia masuk, minggu kedua dia off, minggu ketiga dia on, lepas tu minggu keempat dia off. Dia macam tak full lah, tak full menyertai macam tu. Katanya nak Ni apa ni, kita punya webinar kan secara online kan. yes. Okay, so kalau contohlah reward yang akan dapat kalau audience kita ataupun student, contoh kalau kita kena buat open Q&A, so daripada situ kita boleh tengok pemahaman mereka tu setakat mana. So daripada situ kalau mereka jawab dengan tepat, betul,
So daripada situ kita macam boleh lah bagi reward untuk mereka, contoh daripada segi wang tunai ataupun apa-apalah. Ya Voucher. ya voucher apa-apalah. So daripada situ kita boleh buat student PO lebih bersemangat untuk dapatkan reward. So dari situ kita akan boleh lah macam bagi something valuable lah untuk mereka. Okay. Ada yang nak tambah lagi? Model contohlah macam fun run kan. Siapa yang join fun run tu, adakah kita patut kan contoh fun run, kalau siapa yang dapat top berapa sekian top tu kan, dia akan dapat medal. Betul tak? Kalau fun run lah, selalunya macam saya nampak lah kan. Betul. Okay. Teruskan. Ada yang nak jawab? Kita boleh buat apa namanya, kita boleh buat juga baju untuk pandan, untuk tulis kat baju tu saving energy. Okay. Oh itu okay. Juga, tapi kita kena tengok juga bajet tu kita punya ni lah, campaign kita ni apa yang diperuntukkan. Okay. Ada apa-apa nak tambah untuk kita punya ni discussion sebelum kita nak surai? Yang lain ada tak? Tak ada kot. Tak ada. Yang Azul nak tambah apa? Kot lah. Aku sedang memikirkan. Saya ada campaign berapa hari? Berapa lama? Apa dia? Ada campaign berapa lama nak buat? Campaign tu selalu campaign kita buat lah dalam sebulan ke, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kita buat lama sikit lah campaign. Sebab kalau buat short macam kita buat dalam masa 3 hari. 3 hari tu kita sempat buat contoh lah, kalau nak buat webinar tu kan, webinar 3 hari tu tak apa, okey lah. Tapi contoh lah kalau kita bincang tadi tu lah, kita nak buat fun run ke, kita nak buat gotong royong ke, kita nak buat sekali dengan webinar ke, dia tak dalam sebulan macam tu ataupun 2-3 minggu. Jadi sebulan tu agak lama lah, sebab takut audience dan pelajar bosan lah. So better dalam 2 atau 3 minggu je lah. Sebulan tu macam lama sangat, takut diorang bosan. Okay, baik. Terima kasih Zul. Okay, so duration dalam 2 atau 3 minggu lah, dalam jagaan lah rakon tu. Okay, ada apa yang nak tambah? Tak ada lah kot. Itu je. Okay, kalau macam tu okay, terima kasih kepada Syahzana ni, Afi Osman, Nur Aina dan Muhammad Zufadli atas persudian anda semua untuk menyertai discussion. Dan kita nak terima kasih pada semua yang sudi meluangkan masa dan memberi pendapat pada aktiviti ni. Dan semoga campaign kita ni akan berjalan dengan jalan lancar lah. Apa yang kita impikan atau kita yang kita rangkakan dan kita nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Sama-sama. Terima kasih. Salam.